Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Khadijah Faisal. Sudan terus bergolak. 2 bulan selepas rampasan kuasa tentera yang menggulingkan kerajaan demokrasi, belum ada tanda-tanda krisis di negara Afrika itu akan reda. Kurang 24 jam lalu, puluhan ribu rakyat negara itu membanjiri ibu kota Khartoum di hadapan Istana Presiden mendesak demokrasi dan pemerintahan oleh rakyat dihidupkan semula. Bendera berkibar, gendang dipalu dan laungan suara bergema di Jalan Raya Khartoum. Mesej mereka jelas, mahu pemerintahan rakyat dikembalikan. Tunjuk perasaan itu tetap diteruskan walaupun medium komunikasi mereka disekat. Awal pagi sebelum protes diadakan, talian telefon dan internet diputuskan. Malah jambatan yang menghubungkan Khartoum dan beberapa kawasan pinggir bandar ditutup. Namun usaha itu tidak mampu menghalang rakyat Sudan untuk meneruskan protes anti-kudeta tersebut. Protes yang bermula aman bagaikan pesta itu bagaimanapun tidak kekal. Gas pemedih mata dilepaskan bagi menyuraikan penunjuk perasaan. Penunjuk perasaan lari bertempiaran menyelamatkan diri. Wartawan AFP menyaksikan penunjuk perasaan yang cedera diangkat penunjuk perasaan lain. Tindakan keras pihak berkuasa kepada penunjuk perasaan ini bukan suatu yang baru. Menurut Pertubuhan Doctors Committee, sejak protes bermula beberapa minggu lalu, sekurang-kurangnya 48 nyawa telah terkorban. Malah lebih mengejutkan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendakwa tidak kurang daripada 13 penunjuk perasaan wanita dirogol dalam protes 19 Disember lalu. Tindakan itu dikatakan bagi menakutkan penunjuk perasaan wanita. Walau berdepan ancaman, penunjuk perasaan tetap akan menganjurkan protes anti rampasan kuasa tentera seterusnya yang dijadualkan 30 Disember depan. Persoalannya, mengapa rakyat Sudan khususnya penyokong pro-demokrasi tidak berpuas hati walaupun Perdana Menteri yang digolengkan sebelum ini, Abdullah Hamdok, telah dilantik semula sebagai Perdana Menteri 21 November lalu? Jawapannya, bagi penyokong pro-demokrasi, pelantikan semula Hamdok sebagai Perdana Menteri adalah langkah terdesak pihak tentera setelah mendapat tekanan antarabangsa. Malah janji Jeneral Abdel Fattah Al-Burhan untuk mengadakan pilihan raya pada Julai 2023 juga ditolak. Bagi mereka, pihak tentera tiada keabsahan untuk menentukan apa-apa perkara berkaitan pentadbiran Sudan. Mereka juga tidak mahu sebarang campur tangan pihak tentera. Malah Perdana Menteri Hamdok sendiri dikritik rakyat kerana dilihat telah bersekongkol dengan pihak tentera setelah bersetuju berkongsi kuasa dengan mereka. حصل يوم 25 هو الانقلاب المشؤوم واللي لحد الان مستمر، احنا لحد الان بنسميه انقلاب لحد الان مستمر. مواقفنا ما حتجيب لحد ما احنا ناتي بحكومه مدنيه كامله الدسم. حكومه مدنيه المره دي حتكون مشارك فيها الشعب. الشعب ما حيكون عباره عن كرة ضغط بتاع شارع طالع عشان ينفذ اجنده بتاعت سياسيين ونخب صوت، لا، المره دي الشارع طالع عشان يكون هو سيد القرار، هو الآلية حقت اتخاذ القرار حتكون منه. اللي عايزينه في الحقيقه مش انه بس نشيل العساكر، احنا عايزين السودان اللي احنا عايزينه، السودان اللي بيشبهنا، السودان اللي بيحقق لكل الناس مطالبها، بيدي كل زول حقه بشكل متساوي. Kudeta atau rampasan kuasa tentera bukan suatu yang asing di Sudan. Ketidakstabilan politik di negara itu telah mengakibatkan kekal sebagai antara negara paling miskin di dunia. Menurut PBB, lebih 14 juta atau 1/3 rakyat negara itu bakal memerlukan bantuan kemanusiaan tahun depan. Jumlah itu adalah yang tertinggi dalam masa sedekad. Namun di sebalik kegairahan mengembalikan kuasa rakyat dan demokrasi, rakyat Sudan perlu berhati-hati. Ini kerana di sebalik ketidaktentuan mungkin ada pihak yang menangguk di air keruh. Terutama kuasa-kuasa besar yang cuba campur tangan dalam urusan dalaman negara itu. Jangan biar pertelagahan berterusan menjadi titik lemah yang mampu dimanipulasi pihak berkepentingan. Ambil iktibar daripada apa yang berlaku di Syria, Iraq dan Libya. Jangan biar Sudan terjerumus ke dalam kancah krisis tidak berkesudahan. Sekiranya ini berlaku, rakyatlah
yang menjadi mangsa paling utama. Baik, Global Hijrah berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Setelah 30 tahun dalam proses pembinaan, teleskop angkasa lepas terbesar dan paling berkuasa di dunia yang diberikan nama James Webb selamat dilancarkan ke ruang angkasa. Teleskop angkasa yang dihasilkan Agensi Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA itu bakal membuka lembaran baharu dalam dunia penerokaan angkasa lepas dalam skala yang belum pernah disaksikan sebelum ini. Hari yang menakjubkan. Itu ungkapan keterujaan Ketua Misi Saintifik NASA Thomas Zurbuchen setelah teleskop angkasa Webb berlepas dari bumi dengan roket Ariane 5 dari pusat angkasa Kourou di French Guiana. And we couldn't be more excited. I'm, of course, relieved. On the one hand, I'm excited going forward. I still feel a little bit of pressure just because the task that's ahead of us is in no way simpler than it was yesterday. Teleskop gergasi itu kini menuju ke ruang angkasa sejauh 1.5 juta kilometer dari bumi. Ia dijangka mengambil masa sebulan sebelum tiba di destinasi terakhir. Teleskop itu dicipta NASA bersama Agensi Angkasa Eropah ESA dan Agensi Angkasa Kanada ACS. Dengan kos $9 bilion Amerika, teleskop Webb memiliki cermin berbentuk heksagon yang mempunyai 18 bahagian. Cermin berukuran 6.5 meter diameter itu 3 kali ganda saiz cermin teleskop Hubble, iaitu teleskop angkasa terbesar sebelum ini. Menerusi hantaran di media sosial, pengasas bersama projek Webb, John Mather menyifatkan sensitiviti teleskop itu sebagai tidak pernah wujud sebelum ini. Beliau memberi perumpamaan, teleskop ini boleh melihat kesan haba badan seekor lebah di bulan. Dengan kebolehan itu, teleskop Webb mampu mengesan pancaran lemah yang dihasilkan berbilion tahun lalu oleh galaksi pertama yang wujud dan bintang pertama yang terbentuk. Baik, sekian Global Hijrah malam ini. Saksikan lebih banyak isu dunia dan ummah pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.